Malam mereka melawati kawasan Minas. Yep. Dan sebelum ini kalau kita tahu yang mereka bergaduh di kawasan La Cabrera dengan Axis, tetapi seakan-akan mereka akan turun ke kawasan Torre Al-Humada. Yep, betul, tepat sekali. Second ataupun drop spot kedua untuk pasukan KHI lah berada di bahagian kawasan Torre Al-Humada. Ini akan menambahkan lagi kepadatan pasukan yang turun di bahagian kawasan utara. Dan ini juga akan menyebabkan mereka sukar untuk rotate ataupun mungkin pelanggaran boleh berlaku dengan lebih awal. Tapi flight path kita lihatkan memang berat ke bahagian kawasan timur daripada utara ke selatan. Menyukarkan sedikit untuk pasukan-pasukan yang turun ke bahagian El Pozo, Monte Nuevo dan juga Ladrillela. Tapi dengan mungkin kejauhan seperti ini akan ada beberapa pasukan yang menukar drop spot mereka. Tetapi kalau kita tengok Khairul, ada Damaso daripada KHI yang seakan-akan berdekatan dengan pasukan Axis seorang. Kemungkinan saya salah tengok ataupun ada visual bug dan sebagainya kot. Mungkin dia, mungkin tidak. Kita akan tengok macam mana. Tetapi untuk flight path ini, ya betul. Dia kejam macam Erangel. Erangel dia pergi ke arah kiri. Kali ini dia pergi ke arah kanan. Adakah Circle akan ikut flight path? Ikut. Bulat-bulat dia ikut. Dan kali ini akan turun ke kawasan yang lebih selatan. Tapi Miramar kali ni kan Tok, bukanlah Miramar kali ni je, Miramar semalam pun. Tak tahu kenapa dia memang suka dengan air. Yeah. Dia mesti akan meliputi kawasan-kawasan perairan. Semalam pun ada remake sikit. Pun dah lepas remake pun masih lagi berada di kawasan-kawasan perairan sedikit. Dia rindu weekendi lah. Nak sejuk-sejuk sikit. Panas sangat Miramar. Ya, kan weekendi kan lalu Circle yang tarik-tarik ke arah bucu-bucu Yep, kan. Nah, itu yang menyebabkan Miramar pun mungkin nak turun salji ke apa tak pasti lah. Tapi pada kali ini Al-Azhar macam biasa, tim bosku lepak. Tidak ada pelanggaran awal yang berlaku, tetapi kesian. Aduh. Tengok. Kesiannya jumper, aduh Tolonglah sedekahkan kereta. Kalau lah kereta kanan tu boleh repair tu, dia dah repair bawah dah, ataupun lori tu kan. Kadang-kadang aku tanya, kenapa tujuan dia letak kereta fake macam tu? Dia macam tiba, tapi tak apalah. Ya, sebab kalau kau daripada atas kan, kadang-kadang kau confuse tau. Tu kereta betul atau tak. Sebab kita tak ada nak ingat kan ke arah mana kereta ni menghadap dan sebagainya. Alamak, ni bukan kereta betul lah, ni kereta fake. Tapi nasib baik dia dah jumpa. Yap, betul, bernasib baik untuk pasukan Axis. Juga dengan perjalanan mereka bergerak ke arah kawasan La Cabrera tak akan menjadi apa-apa masalah lah, sebab tiada siapa pun yang akan turun di kawasan berdekatan tersebut. Jadi mereka tak perlu untuk risau apa-apa. Manakala untuk pasukan Genexus yang disebabkan flight path yang begitu jauh sebentar tadi, mereka juga dalam perjalanan bergerak dengan 3 buah kenderaan menuju ke kawasan Monte Nuevo. Ya, kalau dilihatkan, betul ke grup A yang tak main? Yep. Ya, maka kita tidak akan dapat melihat Geek Fam, R2K, Farang Legend dan juga pasukan Clutch Guerrilla. 4 pasukan yang tidak akan bermain. Ya, betul. Dan ini akan menyebabkan boleh kot untuk pasukan yang lain untuk memintas Geek Fam yang nampak sangat-sangat konsisten nampak gayanya pada kali ini. Mereka tadi tu satu benda, satu manifestasi ataupun satu perlambangan nak menunjukkan betapa padunya Geek Fam masuk Circle. Dengan dekat rumah tu, dah berapa ramai tim masuk dah. Mereka dengan selamba je jatuhkan Axis dan kemudian dapatkan Chicken. Yap, itu memang satu pencetus untuk mereka mendapatkan kejayaan tersebut. Tetapi untuk NC, oh ya, mereka juga turun dengan agak jauh ke kawasan Valdemar dan masih lagi tak menjumpai apa-apa kenderaan. Tapi bernasib baiklah mereka berjaya untuk loot sedikit. Orang kata preparation lah, tiba-tiba ada yang datang untuk mengganggu mereka. Tapi untuk Axis dah pun selamat sampai. Kita di minit-minit awal permainan, jadi tiada apa yang terlampau agresif akan berlaku. Hanya orang kata santai-santai dululah awal game. Ya, of course. Tapi yelah, rindu nak tengok pergaduhan awal game sebenarnya. Semalam kita ada 2 hiburan lah yang berada di kawasan Sunhawk dan juga Miramar. Tapi saya yakin pihak tersebut menyesali perbuatan tersebut menyebabkan mereka pada ketika ini hampir-hampir kita tak nampak. Ya, betul. Hampir-hampir tak nombor dia hampir-hampir. Nasib baik ada 16. Wah. Kalau ada 15 kita tak nampak dah dia. Kau ni top. Aduh. Touched. Tapi kita teruskan dengan permainan kita waktu ini. Bagi pasukan Yudo Alliance, Four Rivals masih lagi tak nampak kelibat Apul untuk dimasukkan setelah 8 game yang dimainkan. Masih lagi diletakkan di bangku rehat waktu ini. Masih lagi dengan kemasukan Voki sebagai new edition mereka. Dan juga satu fakta menarik lagi untuk pasukan Axis Red One sebenarnya. Dulu Voki yang lead Axis Red One bertukar kepada Jumper dan mereka masih lagi bermain dengan cukup cemerlang. Betul. Maksudnya Axis ni
mungkin katakanlah Mhm. takdir tidak menyebabkan jumper duduk dalam Axis. Mhm. Rasanya mereka masih lagi hebat. Ya. Dalam Scream, mereka main tau. Aku geram. Serius, sebab setiap team fight mereka kalah. Ada circle kalah, tak ada circle kalah. Sampai aku PM seorang daripada Axis ni. Ha. Korang ni main ke apa betul-betul lah. Lepas tu dia respon, dia kata tak apalah Tom, Scream je. Scream je. Nanti PMPL kita buat betul-betul. Dia orang nak buat Typical pro betul-betul player lah. Ya. So, macam, aku macam, korang ni betul-betul lah. Korang ni you je, betul-betul ke Scream je. Tapi nampak gayanya betul. Ya. Memang tak betul-betul tak nak tunjukkan taring dekat Scream. PMPL, well, mereka di sini. Ya, berada di posisi yang baik di pitch yang pertama, juga di antara golongan yang teratas waktu ini dengan kutipan mata sebanyak 57 untuk pasukan mereka. Ini juga menunjukkan bahawa Axis Red One adalah pasukan yang sangat-sangat fleksibel. Kacang susu, Heno dan rakan-rakan yang lain walaupun bertukar IGL dan mempunyai, kita boleh kata, masa yang cukup singkat untuk training bersama untuk betul-betul memahami cara gameplay ataupun cara permainan yang ingin dibawa oleh IGL yang baru, mereka tetap dapat untuk adapt dengan sangat-sangat pantas. Ini adalah soldier yang terbaik lah. Yep. Ya, antara pengikut yang baik adalah pasukan Axis Red One. Tukar je mana-mana IGL, mereka boleh untuk ikut rentak perlawanan tersebut. Kerana technicality dari segi firepower, kita tahu keempat-empat daripada pasukan Axis Red One ini dah memang padu. Dan mereka pada kali ini juga membuktikan yang mereka masih lagi mampu untuk menunjukkan taring. Tapi kita ada sedikit kejutan, kita dapat lihat Small Boy dah pun bermain untuk pasukan RSG. Oh, laju betul sampai daripada kawasan Minas Generales. Seperti yang kita tahu, pasukan RSG memang suka sangat-sangat laju rotate daripada kawasan drop spot mereka dan kini telah pun berada di kawasan berdekatan dengan Impala. Inilah dia pasukan yang disayangi oleh Topcast KHI Esports. Dan kita lihatkan Ranked sekarang ini mengambil checkpoint mereka. Disayangi oleh aku Yalah, kau suka sebut-sebut kan? Ya tu, tak tahu kenapa. Mungkin ada sedikit pertalian ke apa kan. Tapi cucu pun suka juga. Cucu pun semalam siap buat pantun lagi. Aku rasa rakyat Malaysia ramai suka KHI. Ya, betul. Sebab ramai yang tengah sebut pasal KHI sekarang ni. Let's go. Kenapa Karul? Tapi tak apa. Okay, kita teruskan. Ranked akan terus bergerak menggunakan kereta bersama dengan Demigod yang sangat-sangat padu. Terus saja cuba untuk masuk ke dalam zon daripada kawasan Torre Al-Humada. Mereka datang dan mungkin kalau mereka lambat sedikit gerak ataupun cepat sikit kot, timing mereka akan berjumpa dengan pasukan Judo Lions for Rival. Ya, betul, tepat sekali. Sekali yang pertama dalam perjalanan untuk bergerak tutup sepenuhnya dan kita lihatkan seperti biasa AP memang daripada musim-musim yang lalu lagi hinggalah musim yang sekarang, seorang IGL, seorang scouter, seorang playmaker yang cukup penting untuk pasukan Judo Alliance for Rivals kekal bermain dengan cemerlang. Tetapi untuk permulaan musim yang kelima waktu ini, nampak ada sedikit goyah untuk mereka. Ya betul, dengan format baru ni tak ada tim yang boleh claim kita orang tak panas lagi. Ya, betul. Memang boleh lah nak claim macam tu, tapi siapa suruh kau tak panas lagi? Dia macam bazir peluang lah kan. Ya, setiap perlawanan memainkan peranan penting untuk mendapatkan mata untuk masuk ke grand final. Yep. Dan mereka langsung tidak boleh untuk cakap okey tak apa, kita last nanti baru kita nak comeback. No, sebab setiap game anda perlu untuk bermain dengan baik dan perkara tersebut dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh tim Secret. Ya, surprisingly juga sebenarnya sebab mereka season lepas mereka tak mula-mula tu tak tunjuk lagi lah. Ya. Tapi pada kali ini kita dapat lihat mereka dah berada di nombor 1. Kalau diikutkan mereka bukan nombor 1 sebab fan tak bermain, jadi kita nampak mereka sekarang ini berada di nombor 1 circle. Yang kedua, dalam kita nak cakap tu belum keluar lagi sebenarnya. Sangat-sangat pelan lah kan. Tapi tapi kita akan tengoklah selepas ni sebab ramai yang menjangkakan circle akan bergerak ke kawasan Impala dan tekannya agak tepat juga sebenarnya untuk kebanyakan pasukan. Terutama yang bergerak dari kawasan selatan, diorang tak tunggu di bahagian hujung-hujung, memang terus nak ke tengah. Push dan push terus masuk. Tetapi kalau circle ni naik lagi dan naik lagi dan naik lagi, ini akan memberikan advantage yang besar untuk pasukan yang drop di bahagian belah atas seperti Judo Alliance, pasukan MAB juga dengan pasukan KHI sekalipun. Ya, KHI pada ketika ini ada satu entry yang agak mudah untuk masuk ke dalam circle sebenarnya. Yep. Tapi untuk pasukan Nexus, mereka masih lagi menunggu. Mereka nampak ada kelibat tim Secret sebentar tadi, jadi mereka lepak sekejap. Mereka tak jadi untuk bergerak terus ke depan. Mungkin mahu untuk menyekat rotation yang datang daripada arah-arah yang berbeza. Fredo, Kid, Matoy dan juga iShot. Jadi ada yang tertanya, mana Zilin? Kat mana? Yep. Tak tahulah. Kat rumah lah kot. Engkau ni kan, aku ingatkan kau tahu tau. Tapi tak silap aku. Tadi adalah bincang-bincang. Rupanya Zilin belum cukup umur. Tak tahu, tak pastilah. Tapi rasanya itu yang menyebabkan pada ketika ini Matoy dimainkan full time.
Yep. Jadi jika itu jawapan sebenarnya, jadi kita akan lihatkan line up ini sepenuhnya untuk Season ni. musim kali ini. Mereka juga telah pun berjaya untuk menempah slot ke SEA. Betul? Kerana mereka berjaya untuk memenangi PMPLC pada musim yang lepas. Ya. Jadi advantage yang sangat-sangat besar untuk pasukan Team Secret terutamanya. Betul, dan SMG bermain dengan lebih yakin kalau nak dilihatkan, kalau nak compare dengan MES tempoh hari. Kita dapat lihat SMG pada kali ini adalah SMG yang dah menemui rentak. Ini pasukan yang lambat panas dan mereka dah panas daripada awal game lagi. Kita lihat mereka berjaya mendapatkan chicken dinner semalam dan pada kali ini mereka berjaya mendapatkan satu compound yang best. Tapi untuk tim Hak, mereka menunggu pasukan Dingoes. Mungkin akan ada serangan yang dilakukan kalau mereka berjaya mendapatkan pasukan Dingoes. Tapi lihatkan kepada nyawa Ricky, maka sebenarnya Dams dah pun melepaskan tembakan. Ya, betul, tepat sekali. Dan compound tersebut akan dipegang dengan selamat. Tapi untuk mereka keluar dari kawasan compound tersebut, mereka perlu untuk tunggu THQ gerak dulu. Ya. Kalau THQ tak gerak dulu, mereka pasti akan disapu bersih, disapu hilang begitu sahaja. Tetapi Almighty akan cuba untuk naik ke kawasan high ground dan DamQT akan tahu perkara ini. Cuba untuk tembak bertubi-tubi. Aris akan terus diletupkan hilang. Pulang ke lobi dengan lebih awal. First blood untuk pasukan SMG Yannick Boy dekat situ, dan DamQT satu EMP laser sight, satu weapon yang lazim dipegang oleh seorang Rega. Ini adalah bocah-bocah ataupun budak-budak, orang kata macam mana, yang muda-muda ni selalunya padu betul main. Darah muda. Darah muda Ya. kan. Ya, kita tengok siapa nama tu? Jenny. DamQT. Oh. Jenny ni muda. Jenny muda? Oh, muda. Ya, Jenny muda. Jenny tak salah saya dia berumur 19 Tapi tahun. Dia dah tunang kan? Iya, betul. Wow. Rezeki. Alhamdulillah. Dia dah tunang? Iya, betul. Kau Kurang asam. Top. Menyempat ke nak kenakan aku. Tetapi RSG waktu ini akan berdekatan dengan dua buah pasukan yang berbeza, iaitu SMG dan juga pasukan Homeboys. Ketiadaan siapa? Macam Brian mungkin yang tidak bermain ataupun tidak Ranger rasanya. Ranger tak ada. Rasanya. Tapi diorang ada 6 orang tim futsal. Ya, Ranger. Oh, okey. Jadi kita akan tengok pula selepas Ranger dan Luke. Luke sebenarnya aku nak cakap. Ranger memang tak main. Ranger memang tak main daripada hari pertama kalau tak silap lah. Yep, betul. Circle akan pergi ke mana? Selepas melakukan sedikit hard shift ke arah utara sebentar tadi, Circle akan pergi ke arah tengah, dan tim Hak ada circle yang sedap sebenarnya. Masalahnya sekarang ni mereka nak decide untuk lepak dekat kawasan mana. Dingus pasti akan sakit hati pasal perkara ini sebab diorang turun kat Los Leones. Diorang patutnya dapat kawasan ground tersebut. Bukannya tim Hak, tetapi nasi dah jadi bubur. Ya. Tak salah peribahasa kali ini. Tapi untuk Team Secret akan mencari Genexus. iShots akan cuba untuk mencari Long. Dia berpusing ke belakang. Berlanggar dengan rakan beliau tetapi tetap akan selamat. Mereka akan kembali ke kawasan yang lebih optimum dan lebih baik untuk mereka pegang, dan Haikul hanya memerhatikan sahaja gerak-geri pihak lawan di bahagian belah bawah. Bahaya tu. Tempat Haikul tu walaupun paling best, tapi sebab dia duduk seorang memang sangat bahaya. Tapi pada ketika ini Genexus sedang ditembak daripada arah mana tidak pasti. Bibiu diserang oleh pasukan lawannya. Pada ketika ini iShot akan menjatuhkan Bibiu. Ex-teammate nampak gayanya. Tetapi 16 pasukan masih kekal bernyawa. 2 orang saja yang telah disingkirkan. 62 orang masih kekal ada. EVOS VIP mahukan kawasan ini dan mereka akan ambil fight dengan pasukan Dingoes. Ati akan dapatkan Razor. Disadvantage untuk pasukan EVOS VIP waktu ini. Samzi mencari satu orang pemain. Tak berjaya tembakan beliau. Tetapi daripada belakang pula datang untuk mengganggu. Dan juga tidak berjaya. It's Kido dan juga Baby Kim. Combo yang cantik. Permainan yang baik dilakukan. Dan sekarang ini Samzi akan jadi mangsa yang seterusnya. Kini berbaki dengan satu orang pemain saja. Untuk pasukan EVOS VIP. Pelanggaran yang gagal dilaksanakan dengan cukup baik. Ya, tak boleh nak buat apa-apa sebab nampak EVOS mereka tahu mereka nak buat apa. Cumanya pada ketika ini mereka diapit daripada pelbagai pasukan yang lain, dan Dingoes Esports melakukan kerja yang sangat-sangat baik untuk defend kawasan compound ini, dan Baby Kim akan cuba untuk mendapatkan confirm kill, tapi SCS akan bergaduh dengan Team Secret. Jumper jumpa dengan ex-teammate dia lagi sekali, nampak gayanya. Akan pegang satu bom, mencari Fredo, tapi sukar untuk kena sesiapa. Di bucu-bucu circle mereka berlawan, dan Team Secret tidak akan Team Secret akan bergerak keluar dari kawasan compound ni. Ya, betul. Team Secret akan melarikan diri terlebih dahulu. Mereka akan selesa duduk di bahagian atas. Tetapi Sam9 kuat betul jodoh mereka hari ini. Berjumpa mungkin buat kali yang ketiga tak lama sahaja lagi daripada kawasan belakang Team Secret. Tetapi kalau kita ingat tadi Team Secret dapat biu-biu. Kali ni nak cari jumper pula. Ya, dia dapat jumper. Lepas tu dia jumpa pula Sam9. Memang satu perlawanan yang sangat-sangat bijak. Nampaknya mereka terpaksa untuk naik ke kawasan lebih high ground. Tetapi untuk Sam9, adakah mereka akan mampu ataupun tidak untuk berada di kawasan ini? Bravo.
Memilih kawasan yang lebih high ground nampak gayanya, tetapi circle belum menjadi milik mereka secara mutlak. Ini baru circle yang ketiga. Kita tahu circle yang ketiga, kalau duduk bucu-bucu susah nak masuk ke circle yang keempat dan juga kelima yang seterusnya. Homeboys akan mencari ataupun melihat saja pasukan Bosku yang berada di kawasan low ground. Iron Pro memegang kawasan Bosku ini, mungkin mereka tidak akan membenarkan Bosku untuk keluar daripada kawasan ini dengan mudah. Tetapi circle akan menutup dan circle ini menentukan segala-galanya sebab tempat ini berbukit bukau. Yep, betul tepat sekali. Penantian dalam masa 1 saat akan kita saksikan akan menjadi milik THQ. Ground yang paling lumayan yang mereka pegang waktu ini. Tetapi kalau satu jatuh, mereka pasti akan dijatuhkan satu demi satu lagi. Betul, sangat-sangat besar pembukaan yang dilakukan oleh mereka. Tapi Kacang Susu berjaya dapat seorang Matoy. 3 orang saja tinggal untuk pasukan itu. Dan Kesha akan jatuh macam biasa. Tapi untuk Damso, adakah dia akan berjaya ataupun tidak untuk memerhatikan kawasan tersebut. Sukar untuk Kesha masuk ke dalam zon Demigod. Terus saja bergerak untuk masuk, tetapi bomnya cantik. Wow. Hui, daripada seorang pasukan KSI sedang ditembak bertubi-tubi juga. Mereka menyerang terus ke arah pasukan Homeboys. Dan Homeboys Tam akan dijatuhkan oleh pasukan KSI kalau Homeboys tidak melakukan sesuatu. Sam nak lawan dengan Nexus waktu ini. Jumper dapat dalam keadaan knockdown. Mika daripada jarak jauh cuba untuk berikan support terhadap rakan beliau dalam keadaan knockdown waktu ini, tetapi sangat sukar untuk dibantu. Kacang Susu sekarang berseorangan diri saja akan meletakkan bom. Hampir untuk mendapatkan Deb, tetapi Deb akan berjaya untuk larikan diri terlebih dahulu dari Kacang Susu. Apakah yang akan dilakukan oleh diri beliau? Sebentar saya lagi dia akan revive IGL terlebih dahulu. Sayang Jumper, jangan tak sayang. Akan diangkat tidak lama saya lagi, tetapi Stone nampaknya mungkin akan maju perlahan ke depan kerana tak banyak lagi masa yang berbaki. Sekali yang keempat bakal muncul terhadap kawasan mereka. Satu grenade, Saton. Oh, tak berjaya dapat Kacang. Mungkin akan berjaya membangunkan Jumper. Tapi Mika dah pun cuba untuk masuk dalam circle seterusnya. Nampak kaya Team Secret melepaskan tembakan terhadap Senam. Senam cuba untuk mendapatkan Nexus. Mika dengan selamba masuk ke dalam zon yang seterusnya. Almighty sayang sekali dikeluarkan di tangga yang ke-16. Fredo dijatuhkan pula oleh Yudu Lions for Rival. Kacang Susu pegang satu EMP. Depan mata dia ada 4 orang daripada pasukan Sam9. Macam mana dia nak buat? Oh, agak sukar tapi Axis masih lagi meneruskan perlawanan ini. Jumper dan Kacang Susu berdua-duaan di bahagian hadapan, tapi Kacang Sam9 mahu untuk melarikan diri. Kacang Susu akan di knockdown. Bravo backup yang cantik bekas sebelah, tapi Stone telah pun dihabiskan serta-merta. Kill yang pertama akan masuk untuk pasukan Axis Red One. Jumper last man standing. Bravo di hadapan dengan UMP. Siapakah akan menang dan Bravo akan jatuh. Jumper sudah pun dapatkan 2 orang pemain berpasukan Sam9 Gang. Dihabiskan serta-merta. Bravo. Oh, Drex pula dijatuhkan daripada jarak lebih jauh. Jumper 2 mata singgah dalam poket. Nyawa setitik saja berbaki dan Sam9 akan dikeluarkan. Begitu juga Axis dengan terpati berjarak jauh oleh pasukan Yudu Lions for Rivals. Ya, betul, malang untuk Sam9. Diapit sebenarnya daripada 2 pasukan. Mereka terlambat sedikit untuk clear pasukan Axis, menyebabkan pasukan Yudu Lions for Rivals mengambil kesempatan dalam kesulitan tersebut. Dan KSI juga dikeluarkan di tangga yang ke-13 pada ketika ini oleh pasukan SMG. 12 pasukan saja lagi yang tinggal. Team Secret pun tinggal seorang dan Team Secret juga dikeluarkan di tangga yang ke-12. Ya, begitu banyak pasukan dikeluarkan pada waktu yang sama di circle kita yang keempat, tapi Yudo Lions for Rivals akan selesa duduk di dalam kawasan mereka. Aboy mencari lag spot. NC akan ditekan bertubi-tubi. Bosku ada high ground advantage untuk mengganggu, tetapi sebenarnya Magic dengan tembakan yang lebih tepat dapatkan seorang pemain di jarak lebih jauh dan SMG akan dilawati oleh MAB. Yap, MAB pada ketika ini akan mencari pasukan SMG. 3 orang daripada SMG masih kekal bernyawa. Sukar untuk mereka masuk ke dalam zon sebenarnya. Nick Boy menunggu saja pasukan MAB dan dia lepaskan tembakan. Berjaya meredahkan nyawa. Tetapi tinggal 2 saja untuk MAB. Ya, betul tepat sekali. Iron Pro dan juga Bak akan cuba untuk masuk. Oh, malang untuk MAB berbaki dengan 1 saya lagi. Tapi Calamity akan jatuh berbaki dengan rakan beliau iaitu Iftar. Bermain healing di luar zon yang kelima. Untuk map Miramar kita dan SMG akan menjaga dengan cukup cemerlang waktu ini. Dan circle masih lagi untuk THQ. Ya, THQ boleh chicken kalau mereka layan betul-betul game kali ini. Kerana mereka ada circle, tetapi yang ajaibnya Khairul, kau tengok EVOS. Daripada tadi dia selamba duduk kat situ, tetapi kalau dia dikesan oleh pasukan Yudu Lions for Rival, maka sukar untuk dia meneruskan kehidupan seterusnya. Top 9 untuk kesemua pasukan. NC macam biasa. Dah lah, macam mana? Tahu, hidup lagi. Yep, memang cukup bijak, survivability rate yang cukup tinggi. Untuk pasukan NC masih lagi dalam permainan dengan 7 mata singkir terbanyak waktu ini. Tetapi Insomniac akan dilawat.
oleh seorang pemain daripada RSG. Jiggle dan Insomnius menang. Dihabiskan serta-merta tapi tak sempat Brian menyelamatkan hari. Tiada kill point yang akan masuk untuk pasukan EVOS. Hanya satu sebelum ini tetapi RSG tetap juga akan kehilangan Rex. Ya betul, 3 orang saja lagi yang tinggal dengan juga sukar untuk mereka masuk ke dalam zon yang seterusnya kerana telah pun dijaga oleh seorang daripada pasukan Judo Lions for Rival. 8 pasukan saja lagi yang tinggal. Homeboys menyekat mungkin pasukan Judo Lions for Rival akan menyekat kemarahan pasukan RSG. Smoke saja yang dibaling sekarang ini. Satu RP akan digunakan tapi tembakan dilepaskan daripada Brian. Tepat tetapi tidak mengena secara terus untuk menjatuhkan semua daripada pasukan Judo Lions for Rival. Dikeluarkan tim SMG di tempat yang ke-8 dengan 5 penyingkiran. RSG, mereka sedang mendaki gunung yang sangat tinggi dan dijaga dengan rapi oleh pasukan Judo Lions for Rival. Oh, bom tangan akan sampai terhadap Voki dan juga Raze. Letupan akan berlaku. Adakah knockdown terhadap pemain lawan mereka? Nampaknya seperti tidak. Ground advantage untuk pasukan Judo Lions for Rivals tetapi Lung daripada arah belakang cuba untuk mengganggu pada waktu yang sama. Waktu ini kita nampak je Nexus sedang pun melihat ke arah kawasan bawah dan Iron Pro akan dihabiskan. Homeboys ke tempat yang ke-7 dengan 3 mata singkir. Ya, Raut tim akan dapatkan cantik daripada AP berjaya dapatkan 1 pada saat ini. RSG tinggal 2. Small Boy dan juga rakannya nampak gayanya mereka masih kekal bertahan tapi Circle akan menekan mereka daripada kawasan belakang. Judo Lions for Rival garang 6 penyingkiran telah pun mereka dapatkan tapi Dingus kekal konsisten, 4 orang kekal bernyawa. Mereka mungkin takkan dapat Circle yang seterusnya tapi pada ketika ini Wraith ada tugasan sukar untuk menyekat 2 orang fragger daripada pasukan RSG. Kim dan juga Small Boy akan ditembak. Satu UMP diguna pakai. Small Boy datang dari arah kiri tapi Kim telah dijatuhkan. Small Boy tembak tapi Small Boy akhirnya akan dijatuhkan juga. Genesis mencari mereka daripada kawasan atas. Belum lagi berjaya dijatuhkan. 5 pasukan saja lagi yang tinggal. Yap, betul. 5 pasukan lagi yang berbaki. Full manpower masih ada untuk Dingus. THQ berbaki dengan 3. Masih lagi belum kita dapat lihatkan keberadaan sebenar pasukan THQ waktu ini. Ya. The Nexus ada kawasan ground yang cantik. Circle tidak akan berpihak kepada sesiapa nampaknya kali ini. Semua perlu untuk bergerak masuk. Semua perlu untuk berganjak. Kita akan lihatkan perlawanan yang lebih ganas di antara mereka tak lama sahaja lagi. Judo Lions for Rival, kalau kita tengok kan, ada peluang yang paling cerah. Sebab mereka tak perlu nak defend mana-mana tempat. Ada list yang mereka boleh mainkan untuk tengok mana-mana orang yang akan berlawan sedikit masa saja lagi. 20 saat saja diberikan kepada mereka untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Tim Hak sukar kerana pada ketika ini ada NC yang betul-betul ada dekat depan mata mereka. NC entah macam mana. Mereka masih lagi konsisten tapi top 5 mungkin yang terbaik untuk mereka. Disebabkan mereka tinggal 2 orang saja lagi. Ya, betul tepat sekali. Judo Lions for Rivals selesa berada di bahagian belah utara, tak diganggu, tidak ditembak langsung oleh sesiapa. Sekarang Genexus cuba untuk mengorak langkah masuk dalam circle. Yang ke-6 juga pada waktu yang sama sedang pemula untuk bergerak tutup dan THQ akan bertenang dalam kawasan compound ini. Tak banyak pergerakan yang kita nampakkan. Judo Lions for Rivals bukan setakat selesa, dapat rumah sekali untuk mereka diami waktu ini. Satu benda yang sangat-sangat rezeki nampak kali untuk mereka. Mereka menyelesaikan pasukan RSD. Dan mereka ada entry point yang sangat-sangat mudah untuk masuk dalam circle seterusnya. Tapi 2 orang dihantar ke depan. Adakah ini kesilapan ataupun tidak untuk pasukan Judo Lions for Rival? Kerana Genexus akan menjaga kawasan ini dengan rapi. Loyo berada di kawasan atas. Snappy dan juga Long mencari pasukan for Rival. Tapi tidak berjaya terjatuhkan. Voki akan berundur kembali sedikit di sini. Judo Lions tak boleh membazirkan peluang ini. Tapi sayangnya Voki dah dijatuhkan oleh salah seorang daripada pasukan Genexus. Pemburu dapatkan Baby Kim tapi Genexus yang sedang pun menggasak mereka daripada bahagian yang berbeza. Sekarang perlahan-lahan cuba untuk maju ke depan. Voki masih lagi belum dipegang oleh AP. Frankie mencari satu orang pemain tapi malang dihabiskan oleh Ricky serta merta tempat yang ke-5 untuk pasukan Taba NC dan Lung mencari dalam kawasan smoke dan berjaya untuk dapatkan 1. Bukan setakat 1, 2 sebenarnya dan sekarang Judo Lions for Rivals akan berbaki dengan 2. Ya betul, 4 pasukan saja lagi yang tinggal. Judo Lions for Rival sedikit kesilapan apabila mereka menghantar 2 orang dekat kawasan depan. Mungkin tidak menjangkakan Genexus akan baling net dan sebagainya. Untuk tim Hak mereka kekal bertiga. Mereka perlu untuk team fight dengan pasukan Dingus dan mereka akan terus bergerak ke arah kanan sekarang ini. Rensky mengetahui pergerakan ini, menembak dekat kawasan berdekatan dengan bas tapi belum lagi terkena. Dingus bijak menunggu saja peluang untuk melepaskan tembakan tapi Dingus sebenarnya sedang ditekan juga oleh pasukan Judo Lions for Rival. Yap, Haikul, Zulian juga Rensky tapi hati akan dapatkan Rensky terlebih dahulu. Opening untuk Dingus.
mengeluarkan pasukan tim Hak di bahagian belah atas sekarang ini. Semuanya melihat ke arah yang sama dan Zuli akan dapat dijatuhkan oleh Ricky. Last man standing Haikul. Bersorangan direkan 1v4 dengan 4 orang pemain pasukan Dingo Esports. Berjaya ataupun tidak, dia pegang smoke saat ini. Tetapi sedar ataupun tidak, 4 orang akan menuju terhadap diri beliau dengan sangat-sangat pantas. Molotov cocktail, lontar ke bahagian bawah, mengelakkan pasukan tim Hak. Maafkan saya, Dingo sebenarnya untuk masuk bahagian dalam. Ya, tapi Genexus akan menjadi penentu sekarang ini. Mereka menjaga pasukan Dingos. Dingos sebenarnya peluang juga kalau mereka berjaya untuk menjatuhkan pasukan tim Hak dan kemudian terus ke arah ke pasukan Genexus. Kerana mereka ada manpower yang sangat ramai. 4 orang kalau nak dibandingkan dengan orang lain. Semua tak cukup squad. Baby Kim akan dijatuhkan. Ricky juga dijatuhkan oleh satu Molotov cocktail. Oleh salah seorang daripada pasukan mereka sendiri. Kesilapan untuk pasukan Dingos. Oh, timing yang cantik sebenarnya untuk Haikul mengganggu mereka. Tetapi dia tidak akan turun waktu ini. Oh, dia nampak Itzkido. Cuba untuk menembak Itzkido tapi tak akan terkena Itzkido. Cantik kawasan yang dipegang oleh diri beliau waktu ini. Haikul masih memikirkan cara yang terbaik untuk beliau turun dan dia berjaya untuk turun tapi pemburu mencari pihak lawan di bahagian kawasan hadapan mereka. Bertukar-tukar POV kita waktu ini. Dingo dalam masa yang besar sepatutnya mereka yang menang. Tetapi kelihatan mereka yang berkurang 1 demi 1. Berbaki dengan 2 waktu ini. Haikul akan sempat untuk keluar dengan selamat. Mengambil 1 orang pemain. 4 mata sikit dah pun masuk dalam poket untuk pasukan tim Hak. Keras betul Haikul. Tak mati-mati diasap bertubi-tubi oleh pasukan Dingos. Tetapi Dingos yang nampak gayanya sangat-sangat tertekan pada saat ini. Tapi akhirnya Haikul diragut juga nyawanya oleh Playzone mungkin ataupun oleh pasukan daripada Genexus dan sebagainya. Tapi untuk pasukan Judo Lions Forever, mereka kekal berdua. Ini adalah game untuk Genexus tiba-tiba. Ya, betul pada Miramar pada hari semalam kita nampak Genexus bermain dengan cukup cemerlang. Hari ini juga nampak perkara yang sama akan berlaku. Ricky ingin mengangkat Itzkido tapi sempat ataupun tidak sebab circle yang ketujuh hanya di belakang mereka saja. Perlahan ia bergerak. Pemburu menanti saja pasukan Dingo Esports untuk keluar dari kawasan high ground tersebut. Ricky akan cancel revive, cuba naik ke bahagian atas. Adakah Genexus akan lihat perkara ini ataupun tidak? Berbahaya sebenarnya situasi ini untuk pasukan Dingo Esports. Ya, pemburu menunggu saya sesuai untuk membaham pasukan Dingo Esports. Tetapi Dingo Esports ada 10 meter, 8 meter. Nampak kecil je jaraknya. Tetapi jarak itulah yang akan menentukan segala-galanya. Loyu dijatuhkan oleh salah seorang daripada pasukan Judo Lions Forever. 2 lawan 2 nampak gayanya. Situasi kita pada saat ini. Dingos tinggal 1 tapi boleh dibangunkan kembali. Dan dah pun dibangunkan kembali. Dingos tiba-tiba menghidupkan peluang untuk mereka juga mendapatkan chicken dinner. Oh, pemburu dengan Molotov cocktail cuba untuk mencari Lung di belakang batu tersebut. Satu lagi bom tangan daripada Riz. Akan menjadi kryptonite untuk menjatuhkan Genexus. Kini berbaki dengan satu sahaja Lung. Perlu untuk kekal bernyawa bagi mendapatkan chicken dinner untuk pasukan Genexus. Tetapi gagal. Judo Lions for Rivals akan menghilangkan mereka ke tempat yang ketiga. Tetapi Dingos masuk pada waktu yang sama. Judo Lions Forever lawan Dingos sekarang ini. 11 penyingkiran untuk Judo Lions Forever. Mereka mahukan chicken dinner ataupun chicken dinner ini akan pergi terhadap pasukan yang konsisten. Dingos Esports juga perlukan chicken dinner ini. Riz menunggu di satu sudut. Dingos Esports tunggu satu sudut juga. Grenade sampai. Tepat kena kepada Riz dan sekarang perlawanan 1v2 di antara pemburu dan juga Dingos. Dan akhirnya Dingo Esports winner chicken dinner untuk mereka. Wow. Satu gameplay yang cukup mengagumkan. Satu combo yang cantik daripada Ricky dan juga rakan beliau sebentar tadi untuk secure chicken dinner tersebut. Timing yang cantik untuk mereka masuk dan mendapatkan pemain-pemain terakhir berbaki di perpasukan Judo Lions for Rivals yang baru saja bergembira selepas mengambil